Halo murid-murid, kita berjumpa lagi. Cikgu Doni berharap Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, gembira bersama ahli keluarga. Dan yang paling penting, teruskan semangat, jangan putus asa walaupun berbagai cabaran dan dugaan. Baik, di sini cikgu ingin ambil kesempatan untuk memperkenalkan teknik menjawab soalan kebat. Dan cikgu berharap Anda dapat memberikan fokus ataupun perhatian sebab bahagian ini sering kali ditanya dalam peperiksaan bagi kertas 2. Oke, kita lihat contoh soalan 1. Maklumat berikut berkaitan dengan perniagaan Puan Fathia. Oke, jadi apabila diberikan maklumat ini ataupun situasi begini, apa yang penting di sini ialah calon-calon kenal pasti ya. Oke, yang pertama mengenal pasti nama perniagaan, yang kedua mengenal pasti nama peniaga. Oke, apakah produk atau perkhidmatan yang ditawarkan? Bagaimanakah produk atau perkhidmatan ini ditawarkan kepada pelanggan? Oke, dan kita juga boleh mengesan apakah jumlah jualan tahunan ataupun berapakah jumlah pekerja. Dan mungkin ada pihak kedua, oke, peniaga ataupun pihak kedua yang melibatkan diri dalam situasi ini ya. Jadi ini semua penting untuk kita gariskan. Oke, contoh situasi yang kita lihat nih. Oke, apabila diberikan situasi ini, kita gariskan nama perniagaan yaitu perniagaan Happy Home. Oke, kemudian perkhidmatan dekorasi dalaman untuk premis kediaman dan premis perniagaan. Jadi kita gariskan dekorasi dalaman untuk premis. Kemudian maklumat yang diberi di situ kita gariskan menyediakan perkhidmatan terus kepada pelanggan. Kemudian dijalankan sepenuhnya secara atas talian, gariskan secara atas talian. Kemudian dibantu oleh 5 orang pekerja. Pihak kedua yang terlibat, Puan Murni menawarkan diri menjadi rakan kongsi, tetapi Puan Fathia telah menolaknya. Kenapa? Sebab Puan Fathia lebih selesa untuk pemilikan perniagaan sedia ada. Jadi kita gariskan lebih selesa, gariskan bentuk pemilikan perniagaan sedia ada. Soalan A, Anda berpendapat Puan Fathia bijak mengendalikan perniagaannya. Jadi di sini Anda bersetuju dan berpendapat Puan Fathia ini bijak mengendalikan perniagaannya. Oke, lepas tu Anda dikendaki kemukakan alasan Anda. Oke ya, jadi untuk soalan ini dia tidak ada kata tugas soalan. Jadi apa yang dia minta ialah Anda perlu memberikan alasan Anda kenapa Anda berpendapat Puan Fathia ini bijak mengurus atau mengendalikan perniagaannya. Jadi kita bagilah apakah kelebihan yang telah dibuat oleh Puan Fathia, okay, yang menyebabkan dia bijak mengurus perniagaannya. Berapakah alasan yang perlu Anda bagi? Oke, kalau kita lihat 8 markah bermaksud Anda kena bagilah sekurang-kurangnya 8 alasan yang munasabah. Oke, 8 alasan yang sesuai yang berpendapat Puan Fathia ini bijak. Oke, yang pertama, Puan Fathia ini bijak dari segi apa? Dia telah menggunakan kemudahan TMK ataupun teknologi maklumat dan komunikasi sepenuhnya. Ini adalah asas untuk sesebuah perniagaan yang mahu berjaya. Dia kena menggunakan teknologi. Oke, alasan yang kedua, Puan Fathia menggunakan e-pemasaran. Daripada teknologi maklumat tadi, oke, kita keluarkan atau kita kupas lagi. Dia menggunakan kaedah e-pemasaran ada di dalam situasi, yaitu kita kaitkan dengan perkhidmatan secara atas talian, memasarkan perkhidmatan secara atas talian. Oke, kemudian yang ketiga alasannya ialah apabila dia memasarkan perkhidmatan ini atas talian, pelanggan dapat mengetahui maklumat perkhidmatan ini dengan cepat.
Jadi maksudnya ada kesinambungan daripada pertama, kedua, dan ketiga alasan ini. Jadi kalau kita lihat, bila maklumat perkhidmatan pelanggan dapat dengan cepat, kemudian pelanggan pula memberi respon. Jadi maksudnya alasan yang keempat, pelanggan memberi respon ataupun bertanya. Kemudian alasan yang seterusnya, maklumat perkhidmatan disampaikan secara menarik. Pelanggan di sini nampak perkhidmatan yang ditawarkan melalui TMK ini menarik. Alasan yang seterusnya ialah kita bolehlah bagi contoh yang sesuai. Kenapa dia menarik? Mungkin dia menggunakan kesan-kesan animasi ataupun berwarna-warni. Boleh masukkan di situ dalam alasan kita. Masukkan juga contoh yang berkaitan seperti animasi ataupun warna ataupun gambar yang menarik. Seterusnya alasan yang boleh kita masukkan ialah reka bentuk gambar. Reka bentuk gambar daripada kesan animasi yang dia muatkan atau dia upload dalam perkhidmatan dia. Apa kesan yang seterusnya? Alasan yang kita boleh masukkan ialah pasaran semakin luas. Pelanggan pun semakin ramai Dan di sini juga alasan kita boleh masukkan yaitu perniagaan ini dapat mengiklankan melalui laman sosial. Jadi masukkan contoh-contoh laman sosial ini. Boleh masukkan contoh yang sesuai yaitu laman web, WhatsApp ataupun Telegram dan sebagainya. Soalan bahagian B, mengapakah Puan Fathia menolak tawaran Puan Murni? Kata tugas, mengapakah bermaksud soalan menghendaki calon memberikan jawaban tentang kelebihan ataupun kelemahan. Apakah kelebihan? Kalau kita lihat di sini pada situasi Puan Fathia mengurus perniagaan dia seorang diri sebelum itu. Jadi kelebihan dia ialah kelebihan milikan tunggal. Dan seterusnya kita lihat soalan itu menolak tawaran Puan Murni bermaksud menolak perkongsian. Maksudnya dia tidak bersetuju untuk berkongsi dengan Puan Murni. Jadi bermaksud di sini jawapan juga perlu memberikan kelemahan ataupun kekurangan perkongsian. Dan kalau kita lihat 7 markah ini bermaksud calon-calon dikehendaki memberikan kelebihan dan pada masa sama juga boleh memberikan kekurangan. Apakah kelebihan dia? Kelebihan milikan tunggal dan pada masa yang sama memberikan kekurangan ataupun kelemahan perniagaan perkongsian. Kita lihat jawaban di sini. Apakah kelebihan perniagaan milikan tunggal? Mudah diurus. Perniagaan Puan Fathia ini mudah ditubuhkan. Perniagaan ini tidak mempunyai ramai pekerja ataupun boleh letak sana 5 orang. Kemudian kelebihan yang seterusnya, Puan Fathia bebas mengurus perniagaannya. Puan Fathia dapat membuat keputusan sendiri dengan segera. Jika mendapat keuntungan, sudah pasti keuntungan adalah milik sendiri sepenuhnya. Dan kelebihan yang seterusnya yaitu Puan Fathia bermotivasi tinggi untuk memajukan perniagaannya. Apa yang kita lihat ini semua adalah kelebihan. Kalau kekurangan di sini ataupun kelemahan perkongsian, calon-calon boleh nyatakan sukar membuat keputusan ataupun terikat dengan perjanjian. Ataupun calon boleh memberikan kelemahan wujudnya perselisihan paham ataupun konflik di antara ahli berkongsi. Dan seterusnya kelemahan dia mudah terbubar jika salah seorang rakan kongsi meninggal dunia ataupun menarik diri. Dan seterusnya sudah pasti jika perniagaan ini mendapat keuntungan ini terpaksa dibahagi-bahagikan. Dan untuk mendapatkan keputusan ataupun persetujuan, perlu mendapat persetujuan daripada rakan-rakan kongsi yang lain.